A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman kita pada petang yang mulia ini mendapat petunjuk dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah kerana pada hari yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya bila mana kita sebagai hamba Allah diberikan peluang untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah, ia merupakan suatu nikmat yang cukup besar. Sebab apa kita sebut nikmat yang besar? Kerana bila Allah berikan peluang untuk kita meneruskan kehidupan, maka sesungguhnya ia peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya selagi kita hidup, selagi itulah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan peluang yang Allah berikan itu dapat sama-sama kita manfaatkan, dapat sama-sama kita gunakan. Moga-moga bila kita bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak nanti, kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini, saya nak mengajak kita semua untuk merenungi dan mengambil pengajaran daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul anfiq yunfaq 'alaik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini membawa maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yang bermaksud belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, kelak Allah akan belanjakan harta kepada kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ada lagi satu hadis yang lebih kurang sama maksudnya, cuma riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berbunyi anfiq
yunfaq alaik itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anfiq unfaq alaik. Jadi maknanya lebih kurang, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, Allah akan belanjakan harta kepada kamu. Jadi tuan-tuan, ini merupakan hadis kursi. Bila kita sebut hadis kursi, kita tahu bahawa sesungguhnya ia merupakan satu hadis yang Nabi sebut, yang Nabi sampaikan kepada sahabat, yang mana hadis itu asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata yang lain, para ulama menyatakan bahawa ia merupakan suatu wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Cuma wahyu itu bighairi wasitatin Jibril, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kerana bila kita sebut wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril, maka ia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Tetapi bila wahyu yang tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, maka Nabi dapat perkara itu, Nabi faham perkara itu, lalu Nabi sampaikan kepada sahabat mengikut kalimat Nabi tanpa mengubah makna asalnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak lihat dari sudut maratib kedudukan Quran dan hadis, maka yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis kursi, dan yang ketiga hadis Nabawi. Jadi tuan-tuan, walaupun kita sebut hadis kursi merupakan wahyu daripada Allah, tetapi ia masih lagi dikategorikan sebagai hadis. Maknanya walaupun wahyu, ianya hadis. Jadi bila hadis, tak boleh kita baca dalam solat. Maknanya jangan kita pandai-pandai pula, nak pandai lepas baca Fatihah kita membaca hadis kursi. Anfiq yunfaq alaik. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan batal sembahyang. Dia katanya bahawa sesungguhnya itu kedudukan maratib, kita kata kedudukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan, sama ada ianya berbentuk hadis kursi ataupun hadis nabawi, maka hadis-hadis Nabi kebiasaannya ia merupakan kalam yang ringkas, kalam yang kita kata pendek sahaja. Dan itu merupakan suatu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan oleh Allah, kata Nabi, dengan kalimat-kalimat yang ringkas tetapi padat. Jadi tuan-tuan, kita biasa terbalik. Kata-kata yang panjang maknanya kurang lebih ada tak ada, wallahu a'lam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi ucapan yang ringkas. Ucapan Nabi ucapan yang kita kata pendek sahaja, tetapi di sebalik ringkasan itu bukanlah bermakna sedikit pengajaran daripadanya. Tetapi kita akan melihat, walaupun Nabi sebut ucapan yang ringkas, ianya memberikan pengajaran, iktibar yang cukup besar kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita lihat sebagai contoh hadis ini. Nabi sebut anfiq yunfaq alaik. Kalau kita nak kira dari sudut jumlah perkataan, maka kita akan dapat 3 patah perkataan. Maknanya sekadar 3 patah perkataan saja Nabi sebut. Jadi tuan-tuan, walaupun 3 patah perkataan bukan bermakna sedikit pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Tetapi kita lihat bagaimana perbahasan para alim ulama memperincikan bahawa sesungguhnya hadis yang Nabi sebut ini merupakan satu perkara yang cukup memberikan manfaat kepada umat manusia. Jadi tuan-tuan, walaupun kita kata ianya ringkas, tetapi kita akan lihat betapa besarnya iktibar pengajaran untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi mulakan dalam bentuk fa'il amal. Anfiq, belanjakanlah. Jadi bila kita sebut fa'il amar, selain ianya membawa maksud perintah, ia juga membawa maksud satu arahan, suatu penegasan, galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu bahawa sesungguhnya ia merupakan satu saranan, galakan daripada Nabi, maka kita mesti yakin ianya pasti memberikan manfaat, kebaikan kepada kita sebagai hamba Allah. Maknanya tuan-tuan, apa dia? Segala perintah Allah dan Rasulullah, kita sebagai hamba Allah, kita mesti yakin
bahawa sesungguhnya ia memberikan manfaat kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat menanggapi apa hikmah di sebaliknya, apa kebaikan di sebaliknya. Tetapi tuan-tuan, kita letakkan keyakinan dahulu bahawa sesungguhnya kebaikan itu pasti ada. Sebagai contoh, baru ni tuan-tuan ada orang mengkaji apa kebaikan bagi kaum lelaki menyimpan janggut. Jadi tuan-tuan, kita pun ialah betul lah, maknanya kita bila amalkan ataupun simpan janggut, kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita tahu kelebihan. Di samping itu ada lagi kelebihan-kelebihan yang lain min hisbiddin, dari sudut agama. Cuma tuan-tuan, baru-baru ni ada dikongsi dalam Facebook, mungkin tuan-tuan ada baca tentang kelebihan orang yang menyimpan janggut. Apa kelebihan dia tuan-tuan dikaji? Kalau di sudut agama ada berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat selepas selesainya ambil air semayang, bila Nabi tengok sahabat ni, Nabi pun senyum kat sahabat ni. Jadi tuan-tuan, takdir Allah, sahabat ni tak terus tanya kepada Nabi, tapi dia balik rumah, dia ijtihad sendiri. Kenapa agak-agak Nabi senyum kat dia? Maka dia pun beranggapan mungkin Nabi senyum kat dia sebab janggutnya yang sedikit. Riwayat menyatakan bahawa sekitar 2/3 helai sahaja. Jadi tuan-tuan, 2/3 helai janggut ni memanglah kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata mufrad, musanna, jamak. 1, 2 banyak. Jadi walaupun 3 helai, tuan-tuan memang kata banyak, tapi kalau nak konteks dari sudut janggut ni sikit sahaja. Jadi dia pun rasa-rasa dah dalam sikit, kita kena trim terus lah, habiskan terus. Jadi tuan-tuan, ringkas cerita, esok takdir Allah, lepas Ismail, Nabi pun tengok sahabat ni. Cuma pada hari itu, kalau hari semalam Nabi senyum, tapi hari ini Nabi tak senyum. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa semalam senyum, hari ini tak senyum? Orang yang sama. Maka Nabi pun ceritalah ringkasnya. Nabi kata, sesungguhnya semalam selepas selesainya kamu ambil air semayang, maka air semayang yang ada pada janggut kamu itu menyebabkan malaikat turun ke bumi. Jadi aku senyum melihat malaikat turun. Tetapi pada hari ini bila kamu dah cukur janggut kamu habis, tak adalah kita kata baki-baki air semayang yang ada, maka malaikat tidak turun lagi ke bumi. Sebab itu tuan-tuan, pesan alim ulama, bila kita ambil semayang jangan kita lap dengan tuala. Biar saja tuan-tuan dia kering dengan sendiri. Jadi tuan-tuan, itu perkara kelebihan min hisbiddin, dari sudut agama. Bahawa ni tuan-tuan dikaji dari sudut kita kata kesihatan, perubatan dan sebagainya. Dan mereka mengkaji apa kebaikan. Mereka cerita dapatan yang diperolehi bila mana orang lelaki menyimpan janggut, khususnya suami dan isteri lah. Jadi bila mana bersentuhan kulit suami dan isteri, sentuh janggut suami kepada tubuh isteri, maka dia boleh meningkatkan proses kita kata hormon kehamilan. Jadi itu yang didapati kajian yang dibuat. Maka orang kata, Ustaz, mungkin kau itu sebab jenis janggut banyak ni, jambang ni ramai anak. Itu tuan-tuan boleh kaji lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekali, itu dari sudut kita kata kelebihan yang mungkin kita kadang-kadang tak dapat nak tanggapi. Maka bawahan ni kita lihat kelebihannya ada. Maka sebab itu tuan-tuan, para ulama menyatakan bahawa kita mesti meletakkan keyakinan kita bahawa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, kita mesti yakin kelebihan kebaikannya ada. Contoh yang hangat dikatakan sekarang tentang isu hudud. Boleh sebut tuan-tuan? Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang mempertikaikan. Saya nak ambil mudah je tuan-tuan. Kita kata solat itu wajib, dan kita lihat ada orang solat yang masih lagi mencuri. Ada orang solat yang masih lagi khianat, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Adakah dengan perkara itu berlaku, kita boleh menyatakan bahawasanya, Ustaz, tak payah solat dah Ustaz, dah solat pun mencuri, dah solat pun orang minum arak, jadi biar tak payah solat? Adakah dengan perkara itu berlaku menggugurkan kewajipan solat? Tidak, tuan-tuan sekalian. Betul? Ke tuan-tuan kata harus pula solat? Jadi tuan-tuan, benda itu tak berlaku. Maka kita faham solat itu tetap wajib dilakukan.
Walaupun ada orang solat tetap melakukan maksiat, tetap melakukan kemungkaran, bahkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pelik tuan-tuan sekalian, tak buat lagi. Banyak persepsi. Orang kata, ustaz, nanti kalau buat hukum hudud ustaz lagi teruk. Tak buat lagi. Maka kita tanya balik, habis tu undang-undang sekarang ni kamu selesa, rasa boleh menyelesaikan masalah manusia? Pun tak boleh. Jadi sekurang-kurangnya bagilah peluang. Itu contoh. Maknanya nak sebutnya, kita mesti yakin kebaikan, manfaat daripada perintah Allah, arahan Nabi memberikan manfaat kebaikan kepada manusia. Dan pastinya tuan-tuan sekalian, kita melihat segala arahan perintah Allah dan Rasul, dia akan berlawanan dengan manusia, nafsu manusia. Maknanya tuan-tuan, Allah pun sebut qalilan ma tashkurun. Ramai orang yang fasik, sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang maknanya tuan-tuan berakal dan sebagainya, sikit sangat. Maka orang kata kalau orang tolak hudud itu perkara biasa, yang terima tu lain sikit. Mana kenapa semua terima? Dia berlawanan dengan fitrah manusia pula. Jadi tuan-tuan nak sebutnya apa? Itu kita kata perintah arahan Allah, pasti dia berlawanan dengan nafsu. Maka kita merujuk pada hadis Nabi. Nabi sebut apa? Anfiq, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni dia berlawanan dengan nafsu. Kalau dalam hadis ini menyebut simpanlah harta kamu banyak-banyak dalam akaun. Gagak tuan-tuan, apa kita punya respon? Kita akan kata, ustaz, inilah hadis yang saya pegang sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, dia berlawanan dengan nafsu. Maka kita yakin bahawa sesungguhnya ia memberikan kebaikan dan manfaat kepada umat manusia. Seterusnya tuan-tuan, hadis ini secara jelas Nabi sebut berkenaan dengan persoalan harta. Dan persoalan harta, kita mesti sedar bahawa sesungguhnya ia merupakan satu persoalan yang utama, satu persoalan yang begitu penting, kerana ia merupakan di antara persoalan perkara yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, baginda pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidak akan berganjak kedua belah kaki anak Adam pada hari kiamat kelak nanti, sehinggalah mereka akan ditanya oleh Allah akan beberapa soalan. Dalam hadis ini menyatakan tentang 4 soalan yang akan ditanya oleh Allah. Dan soalan-soalan ini, kata para alim ulama, ianya berbentuk ijbari, ianya berbentuk compulsory, wajib dijawab. Dia bukan berbentuk kita kata optional, ikhtiari, berbentuk pilihan. Kalau tuan-tuan berbentuk pilihan, macam kita ambil periksa kat dunia tuan-tuan, ada soalan berbentuk peperiksaan, berbentuk optional. Kita ambil SPM dulu, kalau ingat lagi lah, dia ada 4 soalan. Maka arahannya, daripada 4 soalan ini, kita jawab 2 sahaja. Jadi tuan-tuan 2 kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan, pada hari akhirat soalan bukan macam tu. Kalau Allah bagi offer macam tu, tuan 4 soalan, jawab 2 sahaja. Jadi kita pun pilih mana yang kita rasa mudah. Tetapi tuan-tuan, soalan-soalan ini berbentuk ijbari, yang wajib kita kena jawab. Dan di antara soalan yang akan ditanya oleh Allah, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Iaitulah kata Nabi, Allah akan tanya kita sebagai hamba Allah persoalan tentang harta, tentang wang ringgit, tentang duit. Maka apakah yang Allah akan tanya? Min aina iktasabahu, daripada manakah sumbernya. Jadi tuan-tuan, Allah tanya daripada manakah sumbernya. Wa fima anfaqahu, dan bagaimanakah kita belanjakan harta tersebut. Maknanya tuan-tuan, ini satu persoalan yang pasti Allah akan tanya, bagaimanakah kita belanjakan. Maka tuan-tuan, sekurang-kurangnya bila hadis ini datang, bila Nabi sebut anfiq, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, kata para ulama, sekurang-kurangnya Nabi sudah pun memberitahu kepada kita bagaimanakah cara yang terbaik
untuk kita belanjakan harta kita. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, kita ni jenis orang suka bagi alasan. Maknanya kata ulama, kalau tidak, semua kita nak bagi alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh jawab, ya Allah, Nabi sekadar sebut, Allah akan tanya bagaimana harta itu dibelanjakan. Tapi Nabi tak sebut pula macam mana nak dibelanjakan. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya ulama sebut, Nabi sudah pun mengkhabarkan kepada kita bagaimanakah harta itu perlu dibelanjakan, macam mana. Maka cara yang terbaik Nabi sebut, anfiq, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini perkara yang mesti kita kena jawab. Mau tidak mau, sama ada kita bersedia ataupun tidak, suka ataupun tidak, itulah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut kepada kita sebagai satu bentuk peringatan, sebagai satu bentuk pesanan yang memanfaatkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Nabi sebut anfiq, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, kata para ulama, ianya termasuk dalam bab yang wajib dan bab yang sunat. Maknanya tuan-tuan, yang wajib, contoh ibadat zakat, itu contoh. Maknanya tuan-tuan, zakat kita suka ke tak suka ke, maka status zakat wajib kita keluarkan. Cuma tuan-tuan, kita hari ini bila sebut zakat, ramai kita yang sekadar memahami zakat itu hanya ada zakat fitrah semata-mata. Bila kita tanya, Haji, dah bayar zakat belum? Ustaz, dah bayar lah Ustaz, yang RM7 sepala. Tapi kita terlupa tuan-tuan sekalian, ada jenis zakat-zakat yang lain yang statusnya tetap wajib. Dia mana ada zakat ni Ustaz, ni wajib, ni sunat, tak. Semua zakat berbentuk wajib. Dia merupakan rukun min arkanil Islam, rukun daripada rukun-rukun Islam. Maka tuan-tuan, yang lebih ditekankan dalam hadis ini ialah persoalan sunat. Maknanya tuan-tuan, berbentuk pilihan. Sama ada kita nak beri ataupun tidak, itu terpulang, terserah kepada kita. Tetapi hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah memberikan gambaran, kita kata kelebihan fadilat yang begitu besar bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, Allah sediakan kelebihan yang cukup hebat, kelebihan yang begitu besar bagi mereka yang mengeluarkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu contoh, kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 133. Maka Allah menyatakan bahawa, dan bersegeralah kamu wahai umat manusia ke arah mencari keampunan Allah dan mencari syurga Allah yang seluas langit-langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ayat ini Allah menyatakan bahawa Allah sediakan syurga yang seluas langit-langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, hebatnya orang yang bertakwa itu, Allah sediakan nikmat di syurga itu, yang syurga itu keluasannya seluas langit-langit dan bumi. Mungkin tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, dia tidak, maknanya tuan-tuan, menyentuh perasaan kita. Kita pun tak boleh nak gambarkan macam mana. Cuma tuan-tuan, takdir Allah dalam isu MH370. Jumpa belum tak? Belum gila. Dia tuan-tuan, lepas 8 Mac berlepas daripada KLIA, maka 8 Mac selang 2 minggu BM pun mengumumkan MH370 berakhir di Lautan Hindi. Jadi tuan-tuan, kita pun tengok betul luas mana Lautan Hindi. Maka kita pun tengok, subhanallah, luasnya Lautan Hindi. Maka macam-macam video yang dikongsi. Maka terbit juga kita, Ustaz, macam mana nak cari kotak hitam, kapal terbang pun tak tentu jumpa lagi. Dia wallahu'alam, nak katanya luasnya Lautan Hindi. Maka tuan-tuan, itu baru Lautan Hindi sebahagian daripada dunia. Lautan Hindi bukan dunia, sebahagian daripada bumi. Maka tuan-tuan, bayangkan betapa hebatnya syurga Allah.
Maknanya Allah sediakan bagi orang yang bertakwa syurga itu seluas langit-langit dan bumi. Bahkan perkataan as-samawat yang Allah gunakan itu, para ulama menyatakan bahawa ianya tidak tertakluk kepada langit di dunia. Bahkan langit-langit yang kita pun tidak nampak. Maknanya tentang luasnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh senang-senang cakap, Ustaz, sekarang ni ramai dah orang berhijrah, hati-hati, ramai dah pakai tudung, ramai dah buat baik, ramai orang jahat buat baik dan sebagainya, Ustaz. Dah nanti ramai buat baik, Ustaz, ramai pula masuk syurga. Tak bersempit syurga tu. Dia tuan-tuan, bukan begitu kita punya kefahaman. Kita tak perlu risau tuan-tuan tentang sempit keluar, jangan risau. Persoalan yang besar yang perlu kita risaukan, adakah kita layak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tuan-tuan nak sebenarnya apa? Bagaimana Allah menyatakan bahawa syurga yang seluas langit-langit dan bumi itu Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Maka siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita tengok dalam ayat yang seterusnya, ayat 134, Allah menyatakan bahawa allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara sifat dan ciri orang yang bertakwa kepada Allah, iaitulah orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, sama ada dalam keadaan sihat ataupun sakit, sama ada dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan nikmat di syurga yang seluas langit-langit dan bumi. Dan antara sifat orang bertakwa itu, kata Allah, mereka menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, sama ada senang ataupun susah. Jadi tuan-tuan, ini satu kelebihan yang cukup istimewa bagi orang yang bertakwa. Yang antara sifatnya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kira dalam apa jua keadaan. Pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nabi sebut ada 7 golongan manusia pada hari akhirat kelak nanti, yang mana 7 golongan ini sahaja yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara golongan itu, Nabi bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Kata Nabi SAW, orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak nanti, antara kelompok manusia, iaitulah mereka yang memberikan sedekah. Hamba-hamba Allah yang memberikan sedekah, infak, dengan suatu bentuk sedekah. Kemudian kata Nabi, akhfaha, mereka merahsiakan apa yang mereka berikan. Sehingga kan kata Nabi, hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan berikan. Perumpamaan lah yang kita biasa dengar apa tentang lagu, tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Cukuplah dan sebagainya. Dia tahu tak nak sebut apa? Ini kita kata kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memberikan sedekah, infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tuan-tuan sekalian, ganjarannya sudah ada, kelebihannya sudah Allah dedahkan. Maka kalau kita perhatikan dalam hadis ini, selain Nabi memberikan galakan, Nabi memberikan satu, kita kata, penegasan kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk kita menginfakkan harta pada jalan Allah. Dan kita tahu tuan-tuan sekalian, bukan mudah untuk kita nak melaksanakan. Maka hadis ini, walaupun kita sebut di awal tadi sekadar 3 patah perkataan, tetapi Nabi memberikan satu galakan dan satu jaminan. Maknanya tuan-tuan, selepas Nabi memberikan galakan, anfiq, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, maka Nabi memberikan jaminan, yunfaq alaik. Bila kita berikan infak, kita menginfakkan harta pada jalan Allah, yakinlah, kata Nabi, Allah akan membelanjakan harta kepada kamu. Jadi tuan-tuan, ini satu jaminan
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Bila kita infakkan harta kita pada jalan Allah, yakinlah Allah akan belanjakan harta kepada kita. Ini satu bentuk jaminan. Dan kalau kita lihat ada lagi satu jaminan dalam hadis yang lain, Nabi beritahu kepada sahabat. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya tidak akan berkurangan harta yang kamu sedekahkan, melainkan kata Nabi illa zid. Melainkan Nabi sebut bila kita sedekah, maka harta kita tidak akan berkurangan, melainkan Nabi sebut ianya akan bertambah dan bertambah. Riwayat menyatakan bahawa Nabi ulang sebanyak 3 kali. Maknanya perkataan bertambah itu Nabi ulang sebanyak 3 kali sebagai suatu bentuk jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kita nak memahami hadis ini, kita kena faham baik-baik supaya kita tidak salah faham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu contoh, tengah-tengah tuan-tuan dengar kuliah pada tengah hari ni, tazkirah zuhur ni, tiba-tiba ada tabung bergerak. Ini contoh. Jadi tuan-tuan dah tabung bergerak, kita pun tengok tabung. Sampailah saat dan ketikanya depan mata kita. Jadi kita pun nak bagi. Kita cek-cek, alamak, dompet tertinggal kat office. Tengok-tengok ada sekeping duit dalam poket kita. Jadi kita pun tengok-tengok RM 100 ringgit. Kita pun kata, macam mana boleh bawa sekeping pula? Kita pun nak bagi ke tak bagi? Nak bagi ke tak bagi? Dalam detik nak bagi tak bagi tu, kita pun teringat apa yang saya sebut tadi. Nabi pernah bersabda, tidak akan berkurangan harta yang kamu sedekahkan, melainkan ianya akan bertambah dan bertambah. Maka tuan-tuan yakin tak yakin, kita pun pejam mata lah, yakin jugalah, ambil RM100 masuk dalam tabung. Itulah tuan-tuan the only one. Hari itulah sekeping RM100, hal lain semua RM10, RM5 dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan lepas bagi sedekah, kita pun selesai lah. Habis majlis ilmu, kuliah lah, habis sembahyang zuhur, sembahyang sunat, kita pun pakai kasut. Langkah pertama, kedua, kita pun perlahan tengok poket kita. Tengok poket, kosong lagi. Tadi Ustaz kata bertambah dan bertambah. Jadi tuan-tuan, di mana kita nak memahami hadis ni? Adakah kita nak kata Nabi berdusta? Maka pastinya tidak. Kerana kita belajar dulu tuan-tuan, sifat wajib bagi Nabi as-sidq. Sidq, bercakap benar. Dan dusta bagi Nabi, ataupun sifat yang mustahil bagi Nabi, al-kadhib, berdusta. Maka kita mesti yakin apa yang Nabi sebut itu perkara yang benar. Tinggal lagi bagaimana kita nak memahami hadis ini. Pertamanya tuan-tuan sekalian, tidak boleh kita nak mengharapkan balasan itu berlaku serta-merta. Maknanya tuan-tuan asal bagi je dapat, Kalau macam tu tuan-tuan tak payah kerja lah kita. Maknanya tuan-tuan mari keluar zuhur, masuk RM10. Keluar tengok-tengok RM100. Kita pun kata ini satu investment yang luar biasa. Maka kita pun tekad esok cuti kan, tak apalah minggu depan pula. Kita pun tekad minggu depan nak bagi, kita upgrade tuan-tuan. Kalau hari ni RM10, minggu depan bagi RM50. Bagi RM50, keluar tengok-tengok RM500. Kita pun kata kalau macam ni tak payah kerja lah, kita mari surau je. Mana tuan-tuan, saya bagi je dapat, Jadi tuan-tuan, mustahil perkara itu berlaku begitu. Mana tuan-tuan setiap kali berlaku begitu, itu mustahil. Kerana ia tidak menguji keimanan kita kepada Allah. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, ianya tidak mustahil untuk Allah berikan. Maknanya tuan-tuan, bila kita bagi, kadang-kadang cepat Allah bagi balasan, ganjaran. Masing-masing mungkin ada pengalaman. Saya nak buat satu contoh saja tuan-tuan, kisah yang berlaku dalam 2 bulan lepas. Berlaku pada hari Jumaat, selepas selesai saya menyampaikan khutbah di Masjid Damansara Damai. Jadi tuan-tuan, lepas habis khutbah, ada seorang jemaah datang jumpa saya. Ustaz, saya nak tengoklah kitab yang Ustaz bawa. Jadi tuan-tuan, dia pun tengok. Dia kata dia nak beli. Jadi saya kata, saya tak tergamak nak jual, sebab benda tu nipis sangat. Kalau tamat tajuk dia Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, RM5 di pasaran. Jadi saya pun kata tak apalah Haji,
Lala dia dah ambil tu, saya sedekah lah RM5. Mak bukan masukkan RM5, sedekah kitab tu pada haji, nilai dia RM5. Muslimin dan muslimat sekalian, ringkas cerita, sesampainya saya di kereta, maka tiba-tiba seorang jemaah tahan saya. Dia pun salah saya, Ustaz, ini satu sedekah daripada saya. Oleh bukan orang tadi. Saya pun tengok RM RM50. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Boleh Allah berikan secara terus. Cuma tuan-tuan, kita tak boleh mengharapkan begitu. Kita pun masuk masjid bagi RM10. Kita pun tunggu kat luar masjid, siapa nak bagi aku RM100. Dia tak betul begitu. Tetapi tidak mustahil bagi Allah untuk Allah memberikan balasan secara terus. Kalau tuan-tuan di dunia, Allah boleh bagi balasan, ganjaran yang lebih daripada apa yang kita berikan. Ini kan pula balasan ganjaran di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti yakin apa yang diberikan jaminan oleh baginda Nabi SAW itu pasti benar. Tinggal lagi bagaimana kita nak memahaminya. Maka tuan-tuan, kalau kita nak lihat dalam konteks sekarang, benarnya tak benar apa yang Nabi sebut, kita akan lihat tuan-tuan sekalian, di atas muka bumi ini kita tidak akan jumpa orang-orang yang muflis, orang-orang yang bankrupt disebabkan mereka keluarkan zakat, mereka menginfakkan harta mereka, mereka bersedekah. Kalau kita tengok dalam senarai Jabatan Insolvensi Malaysia yang menyeraikan senarai orang-orang bankrupt, cuba tuan tanya, tuan, sebab apa bankrupt? Sebab apa tuan ni isyaratkan muflis? Agak-agak dia jawab tuan-tuan macam ni ke? Ustaz, sebenarnya saya ni sedekah tu tak pernah tinggal. Dia sebab sedekah tu saya muflis tu. Tak ada tuan-tuan jawapan begitu. Walaupun zakat yang dia keluarkan begitu banyak. Tapi nak sebutnya bagaimana, itulah jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya keyakinan kita kepada apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, hadis ini walaupun 3 perkataan saja, tetapi datangnya dalam bentuk penegasan, satu galakan daripada Nabi untuk kita melaksanakan. Dan dalam masa yang sama, Nabi berikan jaminan bahawa sesungguhnya apa yang kita infakkan itu, sesungguhnya Allah akan bayar balik, Allah akan balas balik. Itu jaminan daripada Nabi. Persoalan keyakinan itulah yang perlu kita pertingkatkan, kita perkemaskan. Mudah-mudahan kita meyakini segala apa yang diberikan jaminan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya, hadirin dan hadirat sekalian, bila mana Nabi sebut tentang perkara ini sebagai mafhum mukhalafah, sebagai kefahaman di sebaliknya, bila Nabi galakkan kita untuk menginfakkan harta, untuk membelanjakan harta pada jalan Allah, maka dalam masa yang sama, kefahaman di sebalik hadis ini, Nabi nak mengingatkan kepada kita agar menjauhkan diri daripada memiliki sifat-sifat kedekut, bakhil, kikir dan sebagainya. Kerana ia berlawanan dengan sifat orang-orang yang gemar infak bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat orang-orang yang memiliki sifat kedekut bakhil ini, memang secara zahirnya nampak harta tu tak berkurangan. Tapi tuan-tuan, kalau kita lihat balik apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, pasti ianya akan merisaukan kita. Saya nak tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sepotong hadis Nabi SAW yang mafhumnya, kata Nabi, tidak akan berlalunya suatu pagi, melainkan Nabi sebut pasti ada 2 malaikat akan turun ke bumi. Maknanya tuan-tuan, setiap pagi, dia tak terkecuali cuti umum ke, satu ahad ke, setiap pagi. Maka tuan-tuan, pasti kata Nabi ada 2 malaikat akan turun, yang mana 2 malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Nabi, malaikat berdoa kepada Allah. Yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, kau kurniakanlah kepada orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, akan gantinya, akan balasannya. Itu doa malaikat, tuan-tuan sekalian. Dan berkata malaikat yang kedua,
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada orang yang menahan akan hartanya itu akan kehancuran, kebinasaan. Jadi tuan-tuan, ini satu doa yang disebut oleh malaikat bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap pagi. Maka sebab itulah kita yakin bahawa sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, mereka tidak miskin, mereka tidak apa kedana, tapi mereka lebih kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun zahirnya nampak macam kurang hartanya, yakinlah bahawa sesungguhnya Allah pasti akan membalas apa yang kita berikan itu dengan satu balasan yang mungkin kita pun min haitsu la yahtasib, daripada satu sudut yang kita pun tak tahu bagaimana ianya datang. Dan inilah keyakinan kita kepada apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk meningkatkan iman dan amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tazkirah yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah pada petang ini, ada sedikit rumah saya nak sampaikan. Yang pertama, sebagaimana biasa, di sebelah belakang sana ada jualan coklat IQ yang dilengkapi dengan 8 makanan sunnah. Jadi kita buat promosi di majlis-majlis ilmu. Ada 4 coklat bar dalam satu paket, RM RM10 sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili KITIS, College Institut Tahfiz di Sabak Bernam. Jadi tuan-tuan, baru ni mereka bagi surat untuk memohon sumbangan membeli sebuah van untuk pengangkutan pelajar dan urusan di tahfiz di Sabak Bernam. Di pada petang yang mulia ini, saya nak membawa kepada tuan-tuan sekalian, kalau ada sebarang bentuk sumbangan, sama ada bentuk sedekah, infak, zakat, bahkan wakaf pun diterima kepada pusat tahfiz tersebut. Jadi moga-moga semangat tuan-tuan itu diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang nak nombor akaun pun saya berbagi sepanjang, insya-Allah. Semua tuan-tuan teringat pesan Tok Guru, kalau kita nak memberikan infak sedekah ni, kalau kita rasa berat nak bagi RM10, berilah RM50. Kalau berat bagi sikit, bagi banyak. Insya-Allah bila bertemu dengan Allah, kita tak akan menyesal. Itu tips Tok Guru bagilah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.